Baik, untuk kita bercakap tentang kredit dan juga CGC ataupun Credit Guarantee Corporation, kita terus saja bersama dengan Datuk Muhammad Zamri Muhammad Ishak, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Credit Guarantee Corporation. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, Ismail, apa khabar? Baik, sihat Alhamdulillah. Datuk, apa khabar? Sihat? Baik, kalau kita lihat Datuk, kita melihat pakej rancangan ekonomi diumumkan untuk penangguhan pinjaman dan sebagainya, tetapi ada satu perkara yang perlu ditekuni dan juga ditelani tentang Credit Guarantee Corporation atau CGC ini. Mungkin Datuk boleh ceritakan apakah itu CGC ataupun Credit Guarantee Corporation, Datuk? Okey, Ismail, terima kasih Ismail. Sebelum saya mulakan, saya ingin memberi penekanan tentang perkara yang pertama yang perlu kita utamakan, iaitu kesihatan fizikal dan kecekalan mental. Umum kita ketahui bahawa kesihatan yang baik adalah sangat penting kerana bila kita sihat, kita boleh memfokuskan ataupun memberikan fokus yang baik kepada tugas ataupun bisnes kita. Dan pada pagi ini saya akan bercerita mengenai tiga aspek utama CGC, iaitu pertamanya ialah produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Baik. Kedua, peranan yang dimainkan oleh CGC dalam menyokong pelaksanaan pakej rancangan ekonomi ataupun pakej prihatin. Dan ketiga ialah berkenaan dengan kemudahan bantuan khas atau Special Relief Fund, SRF, yakni salah satu dari 5 dana yang membantu PKS untuk yang telah disediakan oleh Bank Negara Malaysia. Baik, Datuk, dalam hal itu mungkin kita boleh mulakan dulu penyuluhan yang lebih mendalam tentang CGC ini. Apakah peranan, fungsi dan juga gerak kerja bagi CGC itu sendiri untuk kita kata dalam institusi keuangan secara khususnya, Datuk? Okey, CGC ditubuhkan pada tahun 1972 dan ianya adalah anak syarikat Bank Negara Malaysia dengan pegangan saham sebanyak 78.6%, manakala lebihan 21.4% saham dipegang oleh lebih dari 20 bank-bank di Malaysia. Dan peranan utama kami adalah untuk menjadi penjamin kredit kepada bank-bank bagi membolehkan PKS untuk mendapatkan pembiayaan. Dan jaminan kredit adalah bisnes utama kami, di mana ianya merangkumi lebih daripada 90% dari portfolio kami. Sehingga kini, seperti yang kita boleh lihat di kaca TV, CGC telah menyalurkan sejumlah 75 bilion ringgit dalam bentuk jaminan dan pembiayaan kepada lebih dari 350,000 PKS di Malaysia tanpa cagaran dan dengan rekod bisnes ataupun rekod kewangan yang minimum. Baik, Datuk, selain daripada jaminan kredit ataupun seperti yang disebut oleh Datuk tadi, apakah antara produk-produk lain juga yang ditawarkan di bawah bidang tugas dan juga penawaran CGC? Okey, dari konteks produk dan perkhidmatan, kami kelaskannya kepada 3 bahagian. Pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, jaminan kredit. Kedua ialah pembiayaan. Dan ketiga ialah perkhidmatan atau dalam bahasa Inggerisnya beyond guarantee, di mana CGC bukan saja memberikan jaminan kredit, malah kami bekerja keras untuk meningkatkan daya saing PKS di Malaysia. Untuk pembiayaan, kami memberikan fokus kepada kontraktor Bumiputera, segmen perniagaan baru dan PKS yang terjejas akibat bencana. Okey, itu satu perkongsian yang cukup jelas tentang secara asas peranan CGC. Juga kita nak tahu tentang pembiayaan untuk perniagaan yang khususnya beroperasi kurang daripada 4 tahun. Bagaimana proses dan juga regulasi yang diberikan untuk mereka ataupun jenis perniagaan seperti ini, Datuk? Okey, ini adalah produk bis mula dan bis wanita air kami, di mana ianya adalah untuk menyokong perniagaan baru dan juga perniagaan yang dimiliki oleh usahawan wanita yang beroperasi di antara 6 bulan hingga 4 tahun. Dan produk-produk ini dilancarkan kerana itu adalah salah satu dari usaha kami untuk memacu agenda keterangkuman kewangan ataupun financial inclusion.
Dan sudah semestinya bagi penumpuan kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun industri seperti ini, mereka ingin mencuba ataupun melakukan sedikit penambahbaikan untuk perniagaan mereka. Jadi ada satu produk yang ditawarkan iaitu IMSME. Bagaimana keadaan ini boleh direalisasikan melalui Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Penghadaan Pergerakan pada ketika ini, Datuk? Okey, baik. Okey, IMSME ini adalah satu platform rujukan pembiayaan atas skala yang pertama di Malaysia, dan ianya adalah inisiatif fintech sulung kami membolehkan PKS untuk membuat pencarian pembiayaan secara online. Dan kini ada 25 bank-bank yang turut menawarkan 48 produk-produk mereka di dalam IMSME. Dan selain itu, kita juga mempunyai 10 pembiaya alternatif atau P2P dan pendanaan equity ataupun equity crowdfunding. Untuk menggunakan IMSME ini, ianya amat mudah kerana kita boleh lakukannya melalui online dan ada hanya 4 langkah mudah. Pertama, masukkan butiran permohonan. Kedua, kongsikan maklumat perniagaan. Ketiga, buat pendaftaran, dan akhirnya bandingkan produk dan pilihlah pembiayaan yang sesuai. Dalam masa 2 hari, bank yang dipilih akan menghubungi PKS berkenaan. Untuk menjadikannya lebih mudah atau convenient, IMSME boleh digunakan di mana-mana juga kita berada, dan permohonan boleh dibuat dari seawal jam 7 pagi hingga jam 5 pagi pada hari berikutnya. Dalam erti kata lain, urusan permohonan hanya ditutup selama 2 jam setiap hari, iaitu dari jam 5 pagi hingga 7 pagi untuk kerja-kerja kemas kini. Baik, jadi urusan... Saya nak tambah lagi. Ya, silakan, Datuk. Okey, untuk menjadikannya lebih efisien, IMSME juga mempunyai chatbot yang kami namakan AIDA ataupun IMSME Digital Assistant, dan AIDA beroperasi 24 jam sehari. Dan kini AIDA boleh menjawab lebih daripada 500 soalan-soalan yang relevan untuk PKS. Dan sejak dilancarkan 2 tahun yang lalu, IMSME telah menerima seramai 1.4 juta pelawat ataupun purata 1,800 pelawat setiap hari. 18,000 PKS telah berdaftar, dan setakat ini lebih dari 2,100 permohonan berjumlah RM200 telah diluluskan melalui platform IMSME ini. Jadi kita lihat mana kata PKS ini boleh menikmati apa yang ditawarkan di bawah IMSME ini, Datuk, ya. Baik, kita juga nak memberikan perincian dan juga penjelasan yang lebih mendalam tentang MyKNP yang dikatakan di bawah CGC juga mendapat sambutan yang cukup menggalakkan. Boleh dikongsikan bagaimana ia digerakkan dan juga ia diselaraskan, Datuk? Okey, baik. Terima kasih. Pada bulan Ogos yang lalu, khidmat nasihat pembiayaan ataupun ringkasnya MyKNP telah dilancarkan dengan kerjasama Bank Negara. MyKNP ini membolehkan PKS yang permohonan mereka tidak diluluskan oleh pihak bank mendapatkan khidmat nasihat bagaimana untuk memperbaiki rekod dan kelayakan mereka. Di sini kami memberikan PKS kefahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan mereka, dan objektifnya di sini adalah untuk meningkatkan kelayakan mereka bagi mendapatkan pembiayaan dan juga memberi maklumat tentang apa-apa lagi pembiayaan alternatif yang mereka boleh mohon, seperti dari P2P ataupun equity crowdfunding. Datuk, tadi Datuk ada pada awalan perbualan kita, Datuk bercerita tentang SRF. Jadi perincian tentang SRF itu apa sebenarnya hala tuju bagi SRF yang dikelolakan ini? Okey. SRF ini adalah salah satu dari skim-skim bantuan dalam pakej prihatin PKS. Ianya berjumlah RM5 bilion dan bertujuan untuk membantu PKS yang terjejas akibat COVID-19 dengan cara meringankan beban aliran tunai jangka pendek supaya PKS boleh meneruskan perniagaan mereka. Dan melalui bis jamin SRF,
dan bis jamin ISRF, CGC memberikan jaminan kredit sebanyak 80% kepada bank-bank. Dan di sini PKS boleh memohon sehingga RM1 juta dengan kadar pembiayaan yang tidak melebihi dari 3.5% tahun. Untuk tempoh pembiayaan, ianya adalah sehingga 5,5 tahun dan PKS juga diberikan moratorium atau penangguhan bayaran balik selama 6 bulan. Baik Datuk, selain daripada SRF itu, antara insentif-insentif dan juga penawaran lain untuk PKS khususnya dalam sewaktu kita mendepani PKP ataupun wabak COVID-19 ini, apa lagi yang boleh kita ketahui Datuk? Okey, terima kasih soalan yang baik ini. Kerana banyak tumpuan kepada SRF, kerana SRF itu penting. Namun ada juga 4 lagi kemudahan pembiayaan untuk PKS yang telah disediakan oleh Bank Negara. Pertamanya ialah kemudahan untuk PKS di semua sektor ekonomi. Kedua adalah kemudahan agromakanan bagi menyokong pengeluaran agromakanan untuk pasaran dalam dan juga luar negeri. Ketiga adalah kemudahan automasi dan digital yang memberi insentif kepada pengautomatikan dan pendigitalan proses bagi PKS. Dan terakhir adalah kemudahan untuk perusahaan mikro yang tanpa cagaran. So secara total kelima-lima dana ini berjumlah sebanyak 13.1 bilion ringgit. Baik, itu satu jumlah yang bukan sedikit untuk dikelolakan dan juga untuk diberikan kepada PKS khususnya. Mungkin secara penutupnya Datuk, apa yang boleh diharapkan melalui komitmen dan juga kerjasama CGC melalui institusi kewangan yang lain untuk kita memberikan sedikit kelegaan kepada industri yang terjejas semasa kita mendepani wabak COVID-19 ini? Baik Ismail, dalam krisis sebegini kita dapati ramai individu-individu yang cuba mengambil kesempatan bagi menjalankan aktiviti-aktiviti penipuan. Oleh itu saya ingin nasihatkan orang ramai agar lebih berhati-hati dan saya juga ingin menekankan bahawa CGC tidak ada melantik mana-mana wakil atau pihak ketiga untuk memasarkan produk-produk dan perkhidmatan kami. Hubungilah kami terus secara online di laman web kami ataupun terus ke platform IMSME ataupun boleh juga email kami di csc@cgc.com.my ataupun telefon kami di nombor 0378800088. Dan Ismail? Ya, Datuk. Ya. So sebelum kita sebagai wrap up ya, saya ingin berkongsi sedikitlah secara ringkas pandangan saya tentang keadaan yang kita alami sekarang. Baik. Umum mengetahui kita sedang mengalami ataupun melalui satu tempoh yang amat mencabar dan seluruh dunia terkesan. Ramai PKS yang tidak dapat beroperasi seperti biasa dan nasihat saya adalah untuk PKS untuk berfikir dengan lebih mendalam bagaimana untuk mengharungi tempoh yang amat mencabar ini dalam satu ekonomi yang memerlukan penjarakan sosial ataupun social distancing demi keselamatan dan kesihatan bersama. Ada PKS yang boleh meneruskan perniagaan dengan sedikit perubahan. Ada pula PKS yang perlu merubah bisnes model mereka dan ada pula PKS ataupun bisnes yang mungkin tidak lagi relevan atau mengalami kekurangan permintaan. Di sini mereka perlu mencari bisnes yang lain, bisnes yang boleh menjamin kelestarian dan juga masa depan yang baik. Dan saya maklum semua ini bukannya mudah, ya, namun saya ingin nyatakan di sini bahawa CGC dan rakan-rakan kami di dalam industri kewangan akan berusaha sedaya upaya kami agar kita semua dapat mengharungi tempoh yang amat mencabar ini bersama insya-Allah. InsyaAllah Datuk, pengharapan itu kita kongsikan secara bersama untuk seluruh masyarakat dan juga seluruh negara. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Dr. Muhammad Zamri. Datuk Muhammad Zamri Muhammad Ishak, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Credit Guarantee Corporation. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan juga terima kasih kepada Credit Guarantee Corporation CGC kerana membawakan info tentang CGC pada hari ini. Baik, kita akan berjeda